Ingat, kita ni hebat bukan kerana kita hebat sekarang ni, kerana Allah tutup aib kita. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan hebat ni, tuan-tuan kena hebat kan? Bukan kerana Allah tutup aib. Kalau nak ikut, kalau Allah buka aib kita, dahsyat tuan-tuan. Saya cerita, tuan-tuan ingat tak? Ada seorang CEO duduk depan saya ni, pakai serban. Rupa-rupanya masa dia tu sebelum pakai serban pernah berzina dengan isteri orang, pernah minum arak. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya dia bertaubat kepada Allah, pakai serban, panggil saya mengajar, duduk di depan. Rupa-rupanya isteri yang dia berzina tu, bini orang, suami dia kerja sekali. Akhirnya tuan-tuan, suami ni bengang sebab dia timbalan CEO. Suami ni tulis dalam Facebook, dia pernah berzina dengan isteri saya di hotel ini. Dia tulis ni masa hidup dia, dulu teruk lakon, dia kata pakai serban. Rupanya penyamun jahat tulis. Rupanya bila tulis dalam Facebook, orang semua baca. Jaga kakak-kakak, abang-abang, jangan tulis keaiban orang, orang baca seluruh dunia. Jadi semua tahu, daripada CEO sampai cleaner, semua tahu, termasuklah saya, sebab saya pun baca juga. Bila baca-baca, saya tahu dah, bila pergi kuliah ni mesti dia tak ada. Bila saya pergi, tuan-tuan, tengok-tengok dia ada di depan, relax kan. Saya kata, abang, sihat ke? Dia tengok saya, ustaz tak pernah tegur saya apa? Kenapa tegur saya? Ustaz baca ya? Saya kata, ya, saya baca. Abang, okey ke? Okey ustaz. Relax kan? Okey macam mana? Ustaz, alhamdulillah ustaz, mereka buka aib saya di dunia ustaz. Ya ustaz, jika sekiranya Allah buka aib saya di akhirat ustaz, macam mana saya nak jawab di hadapan Allah? Dia kata tak apa, mereka nak buka aib saya di dunia tak apa, tapi Allah buka aib saya di akhirat, bagaimana saya nak jawab? Hebat tak? Hebat orang macam ni. Kita ni tuan-tuan, Allah tutup kita aib ni, kira hebat lah. Dia tengok saya atas bawah dengan muka tak senyum tu, macam jebon. Jebon tu biasa lah, muka. Saya duk tengok, dia ni macam nak main tumbuk aku ni. Saya pun genggam tangan, sedia untuk ditumbuk. Sebelum dia tumbuk, saya tumbuk dia dulu lah. Tiba-tiba habis semua dia main meluru kat saya. Dia pegang tangan ni, dia cium tangan saya, dia peluk, dia teriak atas bahu saya. Dia teriak. Saya kata, abang, awak teriak macam ni. Ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Saya kata, menyentuh macam mana? Ustaz, saya dah tak balik rumah mak dan ayah saya selama 16 tahun. Bukan jauh bang, Padang Serai bang, cerita tak bohong bang. 16 tahun tak balik. Pasal apa? Kami bergaduh masalah faraid, harta. Simple lah, saya psikologi. Saya bisik kat telinga dia, abang, harta boleh cari bang, mak ayah tak ada ganti. Dia lagi teriak, dia angkat-angkat, ingui penuh terbau aku. Kita pun tak kata apa, dia duduk tu. Saya kata, abang balik bang, mak ayah tak ada ganti, harta boleh cari bang, saya nak balik ustaz. Saya kata balik insyaAllah. Petang tu tuan-tuan, dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon, mak ayah dia lunas ya. Ni cerita bukan rekaan, cerita betul. Dia balik tuan-tuan, dia parking. Rupanya 16 tahun tak balik, mak ni duk tunggu lama dah. Siapa tak sayang anak, jangan bohong. Duk tunggu ya, bila takkan mak nak pergi rumah anak, betul tak? Mak ni, ayah ni ada ego juga. Jadi duk tunggu, hang anak takkanlah aku nak pergi jumpa hang. Hang mai, rupanya tunggu anak balik. Dia kata, saya duduk dalam kereta. Mak saya tengok sampai depan laman, mak saya buka pintu, lari ni. Bukan nak halau saya, pergi buka pintu saya, tarik tangan saya, peluk, lalu bisik kat telinga saya, pasal apa hang tak balik? Dia kata, aku dah maaf hang, 16 tahun dah. Dia kata, ustaz, saya menangis ustaz. Menangis ustaz. Rupa-rupanya saya tak balik 16 tahun. Ayah saya lumpuh. Ayah saya tengok saya balik, dia pegang tungkat gagah jalan. Sampai kat pintu, tak boleh gerak dah. Saya meluru kat ayah, saya pegang tungkat, saya tak tepi, saya peluk. Ayah saya kata, wahai anakku, aku maaf hang lah 16 tahun. Pasal apa tak balik? Tiba-tiba mak saya mai daripada belakang ni, peluk kami 3 orang. Serentak mereka sebut, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Dia kata, ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat anak. Hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya bila
wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Ustaz, itulah satu kebahagiaan. Bang, raya ni bang, siapa ada mak ayah, balik dulu jumpa mak ayah. Dia kata, jom kawan-kawan kita mandi sungai. Saya kata, jom mandi sungai. Kawan-kawan kata, nak mandi sungai apa? Kami tak pandai berenang. Saya kata, jangan takut, tak boleh berenang, aku selamat. 30 orang pergi ikut. Saya berenang macam ikan sepat, cup, 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 duduk belakang pula. Saya kata, okey, tangkap. Dia orang pusing, nak tangkap saya selam pula. Saya selam kali kedua, dia orang yang tak pandai berenang ni, dia orang pun selam juga. Kenapa dia orang selam? Dia orang tak pandai berenang. Kalau lemah, susah saya. Saya pun angkat bagi paras-paras air. Usar dulu, usar. Tengok-tengok kenapa tak selam. Bapak saya duk tunggu atas tebing dah. Dia kata apa? Naik! Dia suara dia kuat. Naik! Dia kata. Bila kata macam tu, dia kata naik. Saya pun naik lah. Naik-naik tuan-tuan, dia lipat wayar telefon, dia rotan saya. Kena-kena dekat punggung tu. Dia tibai, orang Utara kata tibai. Kena-kena tu, kulit saya terkeluar. Ayah sakit, dia rotan lagi, terkeluar kulit lagi. Ayah tak nak, dia rotan. Punggung saya ni sampai tak ada kulit dah. Saya lari balik, mak saya duk tunggu dah. Mak saya tunggu, tu awat tu, awat. Ayah tibai, berapa dia bagi? 3. Mai aku tambah 2, dia kata. Lepas semayang Isya nak tidur, melentang tak boleh, sakit. Tidur menerap. Sebab apa? Punggung kena rotan dengan wayar telefon ni, dia berdenyut. Jadi saya pun menerap. Tengah tidur, tuan-tuan, pejam mata, masuk seorang lelaki umur 45 tahun, memegang sebotol minyak angin. Dia masuk perlahan-lahan, dia ingat saya tidur. Kemudian dia masuk duduk sebelah saya. Dia selak-selak kain yang tutup punggung saya tu. Tengok-tengok tak ada kulit dah. Merah ni, isi ni. Dia celup minyak dalam tangan dalam minyak angin, dia sapu. Sambil sapu dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Kalaulah aku buat ini, esok anak aku tak jadi manusia, salah aku, ya Allah. Ampun dosa aku. Menangis ayah saya. Tuan-tuan, siapa pernah buat anak kerana kezaliman yang tuan-tuan buat, tak minta maaf ke anak, tuan-tuan berdosa. Ni minta maaf pula aku, ya Allah. Menangis. Saya duk dengar. Oh, hang balun aku, hang teriak no. Hang tak tahu ke aku ni sakit tak kira ni. Tapi buat tak tahu. Tiba-tiba dia tahu saya sedar. Dia bangun tuan-tuan. Dia angkat takbir. Terus dia sujud. Ketika sujud itulah dia baca doa. Ni ayat yang saya sebut. Surah Furqan ayat 74. Dia sujud tu. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina khurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia ulang sambil menangis. Ya Allah, kau jadikan pasangan aku dan anak aku ini, ya Allah, penyejuk mata, ya Allah. Jadikan dia seorang pemimpin, ya Allah. Karena ayah saya doa, umur saya 11 tahun dahulu, alhamdulillah saya jadi manusia sekarang. Nikmat ni ada 5. Pertama, nikmat fitriyah. Fitrah tu maksudnya fitrah semula jadi. Contohnya Allah jadi akal. Allah jadi akal kat kita ni untuk fikir. Banyak orang tak mau guna akal dia fikir. Fikir apa? Dia fikir, ya Allah, aku hidup, ya Allah, aku cari makan, ya Allah. Siapa yang bagi makan kat aku? Allah bagi. Tuan-tuan, dengan susah hati, Allah akan bagi makan kat kita. Ni, otak kita ni fikir. Orang yang ada otak, dia tak pernah fikir kebesaran Allah. Dia antara orang yang derhaka kepada Allah. Contohnya, fitrah lagi, Allah jadikan mata. Mata yang hebat bukan boleh tengok. Aku boleh tengok cawan ni. Tak. Aku boleh tengok lelaki, aku boleh tengok perempuan. Dah. Mata yang hebat, bila kita boleh duduk seorang-seorang, air mata ni keluar dengan dosa yang kita buat. Itulah air mata yang syukur nikmat. Kita duduk kan, ya Allah, aku banyak dosa. Ni, teriak ni. Maka itulah nikmat. Saya ingat pak saudara saya kan. Saya duduk bawa kereta ni, duduk sembang dengan isteri saya. Biasalah sembang romantik. Tiba-tiba dapat telefon. Khairi, ni Mak Ngah dalam keadaan menangis. Kita Mak Ngah, kenapa Mak Ngah? Duk teriak pasal apa orang Utara kan? Duk teriak pasal apa? Khairi, anak Mak Ngah aksiden di Mahang. Lepas tu saya kata, pasal apa Mak Ngah? 2 orang meninggal. Bila 2 orang ni, kita ni tadi duk sembang dengan sepupu kita, duk sebelah rumah. Tak boleh nak bawa kereta. Saya berhenti kereta duk menangis. Isteri saya, abang pasal apa? Ada silap ke saya cek? Ada silap ke cek cakap? Tak ada silap apa. Duk teriak.
Duk nampak bayang kita bercakap pagi tadi dengan dua orang ni, dia orang nak pergi Kelah. Dia saya marah, bawa apa pergi Kelah? Tak ada apa bayi main bayi khairi. Tak ada apa bayi, bawa nasi lemak 2-3 bungkus lepas ni lah. Kayak jenis sepupu baik kan. Rupanya tuan-tuan meninggal. Lepas tu saya telefon pak saudara saya, Pak Ngah saya. Assalamualaikum Pak Ngah. Pak Ngah saya relax ya. Khairi, hantau dah kak? Tahu. 2 orang anak Pak Ngah mati dah kak. Kata Pak Ngah, kita nak sebut tak boleh ni. Tak apa, tahan balik, kata kita ke bumi juga malam ni sebab kritikal. Saya pun pilah tengok tak ada apa luka tuan-tuan. Luka tak ada apa, tapi tengkok patah dua-dua. Pak Ngah saya ni relax ya. Tak menangis tuan-tuan. Saya kata Pak Ngah, dua-dua dah tak ada ni. Dia kata yang tu bukan aku punya, dia kata. Allah punya. Allah nak ambil bila pun boleh. Bukan aku punya. Dia tak menangis, saya menangis. Itu namanya redha. Nak terima redha ni bukan senang bang. Bukan senang. Tak semua orang boleh. Tak semua orang boleh. Kecuali orang yang ada iman tuan-tuan. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari. Kalau tengok dalam kitab Al-Muqtasar, Ibnu Abi Jamrah, hadis tu yang ketiga tak silap saya. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi dia faham agama. Wa innama ilmu bita'allum. Dan Nabi kata, adapun ilmu itu kena mengaji, kena belajar. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam Sahih Bukhari tuan-tuan disebut, sesiapa yang menyediakan, memudahkan untuk belajar ilmu, maksudnya menyediakan jalan untuk belajar ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan kepada dia jalan masuk syurga. Siapa di kalangan kamu ketika sami Allahu liman hamidah menyebut ini hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Sahabat yang angkat dalam keadaan ketakutan, aku ya Rasulullah, wahai sahabatku, ketika engkau menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun untuk menulis akan pahala kamu untuk masuk syurga Allah. Tuhan wakaflah untuk sekolah abang hang. Habis tuan-tuan mak meninggal, adik saya buka dalam almari itu. Tengok-tengok dalam almari itu, dia simpan dalam hidup dia untuk wakaf 26,000 tuan-tuan. Kami pun tak tahu semasa hidup. Sebab tu berbekal abang. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik berbekal adalah takwa kita. Nak buat sunat buat sekarang bang. Nak puasa buat sekarang. Nak datang masjid sekarang bang. Nak mengaji sekarang bang. Kerana apa? Inilah bekal kita. Jangan duk tangguh bang. Paksa diri kita. Bila mati dah tak ada sembahyang, bila mati dah tak ada baca Quran, bila mati dah tak ada baca khutbah bang, maka marilah kita berbekal. InsyaAllah bekal kita akan memberikan kita kesenangan. Walaupun kita susah di dunia, tapi kita akan senang di akhirat nanti. Ingat, kita ni hebat bukan kerana kita hebat sekarang ni, kerana Allah tutup aib kita. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan hebat ni, tuan-tuan kena hebat kan? Bukan kerana Allah tutup aib. Kalau nak ikut, kalau Allah buka aib kita, dahsyat tuan-tuan. Saya cerita, tuan-tuan ingat tak? Ada seorang CEO duduk depan saya ni, pakai serban. Rupa-rupanya masa dia tu sebelum pakai serban pernah berzina dengan isteri orang, pernah minum arak. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya dia bertaubat kepada Allah, pakai serban, panggil saya mengajar, duduk di depan. Rupa-rupanya isteri yang dia berzina tu, bini orang, isteri suami dia kerja sekali. Akhirnya tuan-tuan, suami ni bengang sebab dia timbalan CEO. Suami ni tulis dalam Facebook, dia pernah berzina dengan isteri saya di hotel ini. Dia tulis ni masa hidup dia, dulu teruk lakon, dia kata pakai serban. Rupanya penyamun jahat tulis. Rupanya bila tulis dalam Facebook, orang semua baca. Jaga kakak-kakak, abang-abang, jangan tulis keaiban orang. Orang baca seluruh dunia. Jadi semua tahu, daripada CEO sampai cleaner, semua tahu, termasuklah saya. Sebab saya pun baca juga. Bila baca-baca, saya tahu dah, bila pergi kuliah ni mesti dia tak ada. Bila saya pergi tuan-tuan, tengok-tengok dia ada di depan. Relax kan?
Saya kata, abang, sihat ke? Dia tengok saya. Ustaz tak pernah tegur saya apa? Kenapa tegur saya? Ustaz baca ya? Saya kata, ya, saya baca. Abang, okey ke? Okey Ustaz. Relax kan? Okey macam mana? Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, mereka buka aib saya di dunia Ustaz. Ya Ustaz, jika sekiranya Allah buka aib saya di akhirat Ustaz, macam mana saya nak jawab di hadapan Allah? Dia kata, tak apa, mereka nak buka aib saya di dunia tak apa, tapi Allah buka aib saya di akhirat, bagaimana saya nak jawab? Hebat tak? Hebat orang macam ni. Kita ni tuan-tuan, Allah tutup kita aib ni kira hebat lah.